Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada segala pelosok Malaysia dan juga ada juga daripada luar negara yang sanggup untuk bersama kita pada pagi ini untuk siri webinar digitalisasi TVET meneroka norma baharu. Hari yang keberapa ni kan kita? Kita doktor hari ini adalah hari yang ke-8. Hari yang ke-8 dan slot yang pertama pada hari yang ke-8 ya. Sebelum itu saya nak terangkan sedikit lah. Kita sepatutnya Dr. Nizam pada pagi ini, tapi Dr. Nizam ada mesyuarat yang agak urgent yang dia terpaksa bertungkus lumus untuk pergi hadir. Jadi saya dan juga Cik Ganim ada pada pagi ini untuk cover. InsyaAllah Dr. Nizam akan datang balik pada slot pukul 11.30 nanti. Jadi pada peminat-peminat Dr. Nizam jangan risau, dia akan ada sesi pukul 11 dan insyaAllah sesi pukul 3 nanti. Okay? So kita tunggu dan lihat sama ada insyaAllah kot dia akan habis on time, so he will be back here. Okay, bersama saya pada hari ini adalah kita ada jemputan, kita punya moderator jemputan, iaitu Encik Ganim atau daripada Melaka, kita panggil dia Hanim Mary, ya. Dia daripada Melaka, khas dibawa untuk bersama kita pada pagi ini sebagai moderator jemputan. Saya hanya akan serahkan pada Encik Ganim untuk meneruskan. Hanya daripada saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, esok kita punya jadual berubah sedikit kerana hari Jumaat kita dapati banyak orang nak menaikkan solat fardu Jumaat, jadi rushing. Jadi slot pertama esok akan bermula pukul 9 dan bukan pukul 10. Jadi slot pertama adalah 9 hingga 10, diikuti dengan slot yang kedua 10.30 hingga 11.30. So I think itu akan beri masa yang cukup pada kita untuk sekiranya, saya rasa masjid semua dah buka kan, tak ada lagi 30% or something. So kita bolehlah ke masjid untuk menaikkan solat Jumaat. Jadi dengan tidak membuang masa, saya akan serahkan pada Cik Ganim untuk teruskan moderation kita pada slot pertama. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Nana. Okey, sebelum kita berikan kita punya platform ni kepada penceramah kita ataupun panel kita, Doktor pernah tak cerita sedikit pengalaman menggunakan Microsoft Teams sepanjang PKP? Seminit je bos. Seminit. Saya rasa pernah kot sekali kot kita menggunakan Teams. Saya tak ingat siapa yang telah saya sendirilah. Saya sendiri yang telah organize mesyuarat Teams, dan saya dapati Teams ni satu benda yang agak mudah, agak senang untuk digunakan pakai. Ada masalah tak dalam nak setting Microsoft Teams tu, ada kemesyuarat atau sebagainya? Memandangkan saya ni Jurassic, tak ada masalah setakat ni. Jadi yang muda-muda ni saya rasa tak ada masalah. Okey. Jadi dengan hal itu mungkin ada kawan-kawan kita di Politeknik dan Kolej Komuniti yang mempunyai masalah dalam menyediakan platform Microsoft Teams ini. Untuk mengadakan mesyuarat ataupun kelas sebagainya, kami datangkan pakar kami juga daripada Politeknik Mersing Johor. Okey. Dua-duanya datang daripada Politeknik Mersing Johor. Dijemput pada webinar pada kali ini sebagai panel pertama dan panel kedua. Jadi slot pertama kita ni amat mertuah lah kerana datang bersama-sama dua moderator dan juga dua panel. Jadi izinkan saya lah buat homework saya dahulu, memperkenalkan sedikit tentang panel pertama dan panel kedua kita. Okay, panel pertama kita mempunyai pengalaman mengajar selama 9 tahun tuan-tuan, dan dia juga penggiat yang aktif dalam kerja-kerja e-learning, dan dia juga adalah orang-orang tulang belakang kepada kami lah di SAP ataupun BIP di JPPKK. Jadi banyak dah ceramah-ceramah mengenai Microsoft Teams ni telah dikendalikan sama ada di institusi diorang, mereka, dan juga di luar. Jadi nama panel pertama kita dikenali sebagai Puan Masuria binti Muhammad Tahar, merupakan seorang pegawai e-pembelajaran ataupun PEL kita. Okey. Manakala panel kedua kita adalah mempunyai pengalaman mengajar selama 15 tahun, tuan-tuan. Jadi bukan calang-calang ni, bukan biasa-biasa ni. Okey. Juga datang daripada Politeknik Mersing Johor dari Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi. Jadi kami datangkan dua-dua panel ini
untuk membincangkan, untuk menunjukkan cara yang paling terbaik mengendalikan hal-hal yang kita katakan sebelum ini, sama ada berkaitan dengan PDP ataupun meeting dalam jabatan. Jadi rasanya homework saya dah siap memperkenalkan panel. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita serahkan kepada panel pertama kita. Sebelum tu Puan Masuria, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mungkin Cik Ghanim, kita juga kena ingatkan format kita pada setiap kali webinar. Kita akan mula dengan speaker pertama. Kita ada 2 speaker. Puan Masuria akan mula. Lebih kurang setengah jam. Lepas tu kita akan hentikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat webinar ni daripada mana-mana, masa ni lah saya akan baca soalan-soalan yang ada dalam chat ataupun dalam Q&A ya. So please by 20 minutes macam tu fill in the chat so that kita boleh tanya Puan Masuria, and then baru kita sambung dengan presenter kedua. Nama dia siapa Ghanim? Puan Suhana Puan Ismail. Suhana Ismail. Lepas tu barulah kita ada sesi soal jawab secara menyeluruh kepada kedua-dua panel. Okey, so itu kita punya format. Silakan Ghanim. Okey. Jadi Puan Masuria silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, saya perkenalkan diri saya Puan Masuria binti Muhammad Taha daripada Politeknik Mersing. So pagi ni saya sediakan slide untuk semua orang, boleh tengok, boleh browse. Okey, kalau terlupa pun nanti lepas ni boleh selak balik saya punya Microsoft Suite, okey, presentation saya. So bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk pagi ni kita ada, tuan-puan boleh tengok juga slide yang saya paparkan, iaitu di URL link http://gg.gg/webinarteam1. Okay. So saya perkenalkan diri saya lah sekali lagi. Saya Masuria binti Muhammad Taha daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Okay. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mersing. Okay, dan saya ada bersama Puan Suhana Ismail, okey, rakan satu jabatan saya juga, okey. Dan untuk hari ni, okey, objektif kursus kita, okey, bagi membantu para pensyarah dan pendidik semua, okey, menguruskan platform Teams bagi PDP dalam talian, serta membantu juga kita akan show hands on macam mana nak memuat naik bahan kursus berbentuk nota, bacaan audiovisual multimedia, serta macam mana nak laksanakan kelas dalam talian secara sejajar, synchronize dan tidak sejajar dengan menggunakan aplikasi Teams. Okay, so ringkasan untuk hari ni lah. Okay, saya akan tunjukkan macam mana nak login, okay, macam mana nak log masuk menggunakan URL microsoftoffice.com, okay, dan tuan-puan boleh pilih tabs serta dan seterusnya, okey. Seterusnya juga saya akan tunjukkan cara nak enroll, cara nak add member, cara nak tunjukkan link kelas kod kepada student di atas talian nanti. Okey. Seterusnya, okey, saya akan tunjukkan cara nak guna aplikasi bila kita nak buat online kelas, online meeting, dan cara kita nak set up awal lah, upload nota dan sebagainya. Seterusnya saya akan pass kepada Puan Suhana dalam menguruskan kerja khusus. Okey, Puan Suhana akan kongsi berkenaan kuis dan muat naik tugasan, serta macam mana kita nak marking assignment using rubric. Okey, bukan sahaja Google Classroom, bukan sahaja CDOS, okey, dalam Teams juga kita boleh marking assignment menggunakan rubric dan grading. Okey, so sangat menarik. So stay tune, jangan lari ke mana-mana. Okey, so untuk pengurusan platform ni, okey, kalau saya terlalu laju, boleh tinggalkan pesanan dekat di QA ya, ataupun di chatting, ruang chatting. Okey, so semua orang, kebanyakan yang masuk ni, kebanyakan semua dah ada lah. Setahu saya kalau di Politeknik dan di College Community, serta di institusi lain, memang subscribe lah, okey, ICT memang jabatan masing-masing, institusi masing-masing subscribe Microsoft ni. Okey, bagi tujuan pendidikan. Di sekolah juga, okey. So saya banyak belajar dengan cikgu-cikgu sekolah juga sebenarnya untuk Microsoft Office ni, Microsoft Teams ni. So saya sangat berterima kasih lah kepada mereka sebab mereka punya support team sangat bagus. Dan saya di Politeknik pun saya
sangat saya rasa sangat beruntung, okey, kerana BIPD sendiri terima kasih banyak-banyak mengajukan webinar sebegini supaya kita dapat berkongsi lah sebelum kita nak naik mengajar pada bulan 8 nanti kan. Okey, so this one dia punya interface, okey, interface untuk tuan-puan masuk, okey, tuan-puan masuk. So dia punya apa URL link tadi, okey, Office Office 365, okey, Office 365. Ini dia punya tu, saya back balik sorry. Okay, pengenalan. Okay, so kita masuk ke www.office.com. Okay, so dekat sini bila tuan-puan dah saya demo terus lah, senang kan. Okay, korang akan gunakan slide ni. Harap semua orang nampak. Okay. So once kita dah masuk ke login ni, okay, office.com, okay, hyperlink, okay, ni sebab saya dah login lah. Kalau saya belum login dia tak keluar macam ni. So untuk guna Teams dia ada dua cara. Tuan-puan boleh guna browser, okay, browser maksudnya kat sini lah. Okay, dekat browser tuan-puan, okay, tak kisah Safari ke Mozilla ke, so guna dekat browser, paste yang link tadi tu. So dia akan keluar this one kan. Okay, so kita pilih Teams. Okay, kita pilih Teams. Once dia initialize, okay, so dia akan keluarkan paparan okay, ini dia akan tanya nak guna Mac apps ke, nak guna apps ke nak guna web instead. Okay, web app instead. So kalau saya tunjuk yang guna web app instead ni, dia akan keluar dekat paparan kat sini lah. Okay, so first dia akan keluarkan sebegini. Kalau tuan-puan dah ada beberapa Teams yang lain, okay, so dia akan keluar kat sini. Ni yang kita paparkan, sebenarnya kita boleh hide juga. Okay, kita boleh hide juga paparan yang seterusnya. Okay, so kalau tak pernah ada apa-apa, okay, kita boleh create, okay, join and create team. Okay, first time kita nak gunakan. So saya punya fokus ni lebih kepada kelas. Okay, so jenis type ni banyak, ada 4. So untuk classroom kita akan pergi kelas. Okay, kita pilih kelas. So boleh tulis subjek, okay, contoh kat sini saya mengajar 6033 open source server. Boleh tulis nama penuh ataupun nak letak kod saja pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Kalau tinggal ke apa, boleh tengok balik video ni. Saya pun okay, dan description boleh copy daripada CEO tuan-puan and then paste kat sini. Okay, kalau tak nak tulis lagi pun boleh, tak ada masalah. And then pergi next. Okay, next ni maksudnya kita create lah, kita akan add people dalam kita punya kursus, okay, kursus ataupun teams, okay. Biasanya kita akan pilih student sebab saya belum, student saya belum pernah masuk lagi, so saya pilih Puan Suhana lah, okay, Puan Suhana sebagai student saya pun boleh. Dan teacher ni kita boleh masukkan, for example saya jadikan Puan Zina sebagai teachers and then kita add. Okay, jangan lupa add, tekan add. Okay, bila kita dah cari tu kita kena tekan add. Okay, baru dia masuk dalam kita punya organisation. Kalau student tu orang luar, okay, ataupun dia adalah bukan organisation, kita boleh type dia punya email. Okay, macam saya guna Monsura@gmail tadi tu kan, sebagai saya punya student pun boleh. Tapi dia punya limited lah sikit kalau sebagai guest ni. Okay, macam gitu. Okay, so jangan lupa tekan add juga. Okay, after that dia akan find that rules kepada kita punya ni lah, dan kita boleh close. Okay, so tada, dah siap kan? Okay, so dekat kelas, okay, dekat kelas ni dalam Teams ni, okay, saya perkenalkan lah dia punya apa nama, antara muka dia. Okay, sama je sebenarnya dekat browser ke, dekat apps ke. Okay, cuba saya buka dekat apps, okay. Dekat app pun sama. Dekat app pun sama. Tadi saya dah create kan satu satu Teams baru. So kita akan nampak dia display. Cuma dia macam sebab saya guna internet yang agak kurang low bandwidth sikit. So tak apa, kita tengok teruskan dengan web ini. Okay, web. Okay, web browser. Okay.
So dia keluar kat sini kan, dekat interface yang pertama. So ni adalah Teams lah. Okay, tuan-puan juga boleh join melalui kod lah. Okay, kita boleh second option adalah kita boleh give code to them. Okay, kat mana kita nak create code tu? Okay, kat mana kita nak create code? Okay, sebenarnya okay, kita pergi ke course yang kita baru buat tadi. Okay, di hujung sebelah kiri, okay, kita nampak more option, right? Okay, ada titik 3 ni. So kita tekan titik 3 ni, klik, okay, kita manage team, okay, dekat setting sebenarnya, okay, kat atas ni banyak kan pilihan members, channels, apa tadi yang mula-mula kita set up tu dia kat sini. So kalau kita nak tambah lagi member, dekat sini lah kita pergi. Okay, so kita boleh setting lah roles, okay, sama ada member, sama ada jadi owner kepada kita punya teams, okay, dan guest, okay, guest hanya boleh jadi guest sahaja, dia tak boleh jadi member, okay. Tu kita punya student lah. Tapi kita sarankan student kita pun akan jadi members sebab mereka akan nampak lah tugasan-tugasan yang kita berikan. Okay, so next macam kita akan link kita punya Teams ni kepada Microsoft OneNote. So Puan Hazina akan cover untuk next slide. Okay, so saya terangkan dulu. Okay, channel-channel ni, okay, kita hanya ada satu channel setakat ni. Okay, channel ni tuan-puan boleh create berdasarkan subtopik, chapter ataupun kita boleh set dalam bentuk week. Okay, for example kalau kita nak create sebagai chapter kan, so kita boleh tulis, tengok kalau subjek saya ada 3 chapter. So kita boleh set lah sama ada kita nak private, nak standard kan, everyone boleh tengok chapter tu. Okay, so for the first general tu macam kita nak post CO ke, okay, introduction ke, arahan ke. So pelajar boleh tengok dekat kita punya ni lah. Okay, dekat kita punya interface yang pertama ni. Okay, untuk chapter 1 ni pada saya lah, pada saya dia lebih fokus lah apa yang kita nak suruh mereka buat ataupun suruh mereka belajar dalam chapter 1. Okay, semua dia macam tersusun lah sikit, okay, berstructure. Okay, dan seterusnya lah boleh buat by chapter macam ni. Okay, dan kita ada button-button lain. Okay, kalau tuan-puan belum pernah masuk team ni, saya perkenalkan. This one adalah macam selain apps yang kita guna Teams ni, dekat button yang banyak button titik-titik ni, dia akan integrate sebenarnya. Teams ni dia integrate dengan OneNote, Excel, OneDrive, okay, Outlook kita, Words, PowerPoint and SharePoint. Okay, ni adik-beradik Microsoft 365 lah kiranya. Okay, so kita back balik. Okay, kita back balik. So kalau kita nak tengok aktiviti yang kita pernah buat, so dia keluar dekat aktiviti ni feed. Okay, macam saya ni banyak chatting, banyak upload semua kan. So dia akan keluar dekat sini. So kita juga boleh filter lah. Contohnya kita nak cari pasal webinar. So dia akan filter dah, dia akan select the sorting text yang kita nak dia carikan. Dia macam searching lah, lebih kurang macam ni kat atas ni. Okay, after that, okay, kita ada chat. Okay, kat tepi ni kita ada chat. Okay, ni chat ni untuk personal. Siapa yang nak PM tepi kat kita, so dia akan keluar kat chat ni. Okay, macam tu. Okay, kita ada Teams. Ni Teams ni yang kita dah buat lah. So dia, thing dia kat atas ni, dia ada, so dia akan keluarkan semua. Okay, dan kita ada assignment. Okay, kalau kita buat kelas, mesti ada komponen assignment yang kita akan gunakan. Okay. Macam tadi saya dah buat ni, so yang lain-lain ni juga adalah subjek-subjek yang saya dah pernah buat Teams lah. Okay, so dia akan paparkan. So ni kalender, kalender ni penting untuk tuan-puan buat apa schedule meeting ataupun schedule kelas online bersama members ataupun student tuan-puan nanti. Dan call, okay, kita boleh buat call juga sebenarnya. Okay, ni macam call biasalah kalau kita pakai FaceTime, okay, kita boleh buat call. Okay, dia ada history, ada contact, siapa yang dah contact kita, okay, speed dial, okay, very good lah. Okay, history, siapa yang pernah contact kita semua kan. Okay, dan seterusnya kita ada files. Okay, files ni adalah berkenaan apa yang kita dah upload dan dia together integrate dengan cloud storage. Okay, kalau sebelum ni kita dah pernah gunakan Google Drive, dia terus keluar kat sini lah. Tapi kalau belum pernah guna, belum pernah orang kata integrate dengan Google Drive, so dia tak keluar lah kat sini. Okay, so tuan-puan boleh gunakan aplikasi seterusnya lah.
Okay, macam Google Drive ni. Okay, macam saya sebelum ni saya ada guna OneNote. Okay, saya ada guna Webex. Okay, selain daripada tu, okay, banyak ni aplikasi lain yang sebenarnya integrate dengan Teams. Okay, saya cerita sikit history. Teams ni sebenarnya asal dia punya Skype Business. Okay, Skype Business. Okay, Microsoft. Puan Mas, Ya, ada suruh slow sikit. okay. Perlahan sikit. Okay, baik. Okay. So, untuk tips ni, saya ceritalah sikit history dia. Okay, dia menggantikan Microsoft Skype Business. Okay, so mereka upgrade. Okay, dan kompetitor dia adalah Slack. Okay, pada tahun 2016 lah. So, tips ni juga dia sangat membantu pelajar-pelajar yang ada masalah dalam pembelajaran. Okey, kalau kita perasan lah dalam Teams ni kita boleh masukkan video dan audio dan visual. Okey, so kalau ada pelajar-pelajar yang ada masalah macam dalam pembelajaran ni, Microsoft dah kaji dah macam mana nak gunakan Teams ni sebab membantu para pensyarah semua, pendidik semua menggunakan saluran yang betul lah. Okay. Tapi tak salah kita nak guna CDOS ke apa semua pun ada dia punya function yang audio visual semua. Okay, ni saya cerita daripada apa yang saya baca lah. Okay. So kita tengok balik kepada Teams tadi. Okay. Macam ni kalau tuan-puan nak guna app seperti messaging, nak guna GoToMeeting, sebenarnya dia boleh join together. Okay. Nak gunakan Webex, okay, contoh nak gunakan Webex kan, Webex pun ada dalam ni. Okay, Webex Cisco Meeting. So jika kita rasa macam kita punya crowd kita ramai, okay, lebih daripada 250, sebab Teams ni sama juga lebih kurang macam aplikasi yang lain. Untuk kelas kita hanya limit kepada 250. Dan kalau jika kita rasa kita nak buat webinar lebih daripada tu, audience kita macam 1000 macam ni, 1000, 2000, so kita kena menggunakan Webex Meeting dan sebagainya. Okay, banyak platform-platform lain, okay, live yang lain. Okay, so bagi saya sangat menambat hati saya lah nak guna untuk kelas, dan saya rasa saya lagi produktif, lagi cepat. Okay, YouTube pun dia integrate, okay. Mind mapping, okay, saya pun guna MindMeister ni, okay. Walaupun dia macam kalau untuk professional sangat bagus lah, sangat bagus, okay. Untuk kita mula-mula kita nak brainstorming student kan, okay. So kita boleh add lah sebagai komponen ataupun kita punya aplikasi yang kita gunakan dalam kelas juga, okay. So ia sangat menarik. Okay. Kan kita boleh create map, okay. Bila kita nak create map tu dia akan together dalam kita punya Teams ni. Okay, kita boleh asingkan ataupun bila kita masuk ke dalam kita punya platform Teams kita boleh plus kat sini. So bila kita plus tadi, contoh kita nak guna MindMeister kan, kita just klik je MindMeister ni, okay, ataupun OneNote ataupun YouTube. Dia macam ada extra tab lah kat atas ni. Yang sedia ada ni memang dah ada lah, okay. Once kita create Teams ni, dia ada file, ada kelas notebook, okay. Cuma kita kena set up, okay. So once kita set up, sama ada kita nak guna blank notebook ataupun kita nak guna existing notebook content daripada yang kita dah ada, okay. Contoh saya pakai existing kan, so kita boleh ambil daripada kelas sebelah. Macam saya ni, sebelum ni saya dah gunakan kelas sebelah, so that's why dia keluar ni, okay. So kita guna kelas 1, kelas 2, team yang berbeza pun boleh, okay. So kita tak nak campur adukkan kelas yang sama kan, tapi kita punya notas synchronize je dengan yang sebelah, okay. So that's why dia keluar, okay. Nampak? Nanti kita akan belajar dengan Puan Azlina macam mana nak integrate yang kelas notebook ni dengan Teams, okay. So once kita dah set up kita punya kelas notebook ni, sebenarnya student kita dah nampak dia punya handout, kelas notes, homework, quiz, okay. Kalau nak tambah lagi pun boleh, okay. Kita nak buat lab kan, lab assessment, okay.
lab task ke whatever lah kan. Okay, lab task pun boleh. So dia ada part yang student boleh tengok individually, ada student boleh tengok semua orang boleh tengok benda tu. So macam homework ni pun kita dia hanya nampak kita hanya nampak yang dia dan dia tak nampak homework orang lain lah, macam tu. Okay, nanti Puan Azina akan terangkan. So this one class notebook ni kita just create je lah. So dia memang dah ada dalam Teams types jenis kelas ni. Okay, assignment pun sama. Kita just get started. Kalau sebelum ni kita dah ada, kalau tak ada kita boleh create blank lah. Okay, so sangat bagus. Sangat ni lah. Nanti Puan Sana cover this assignment dengan grades. Okay. Okay, saya stop sekejap. Ada soalan tak setakat ni? Setakat ni ada soalan ke? Okey, kat sini ada satu soalan. Dia kata, ini dia nak tanya pasal pengalaman lah. Antara ketiga-tiga Teams, G Suite, CDOS, yang mana lebih baik untuk kegunaan pelajar? Pengalaman. Ketiga bagus. Tak boleh jual mana-mana. Okey, mungkin ada satu lagi. Dia kata macam mana, kat mana nak dapatkan ads on app tu? Dia dah terlepas. Boleh ulang tak semula? Kat mana nak cari add-on apps? Oh, add-on apps. Okey. Saya terangkan balik. Okey, pergi dekat Google ni. Dekat Microsoft Teams. Okey, untuk kita masuk ke dalam kita punya Teams lah. Macam saya mungkin yang ni dah pernah buat kan. Macam yang tadi saya baru buat. Okey, macam ni. Kita nak tambahkan. Once kita dah tambah apps, okay, kita boleh masuk ke dalam Teams ni ataupun kita boleh add dari luar. Okay, kalau dari luar kita klik apps lah. Okay, so dia akan duduk dekat bawah ni. Tapi sekarang ni sebab kita nak masuk dalam classroom kita, okay, so kita plus, okay, kat atas ni. Okay, ni yang sebelum ni tak ada jadual ni, tak ada tau sebenarnya. Okay, so kalau kita tambah apps, okay, jadual kelas ni, ni salah satu app lah jadual kelas ni. Okay, saya gunakan dalam bentuk, tak ingat saya, dia ada plus, sekejap timetable tak silap saya. Ataupun planner, okay, planner pun boleh jadikan sebagai kita punya jadual. Okay, so once kita pilih tu kita boleh rename sebenarnya. Okay, so one more, insight. Okay, insight ni macam lebih kurang kita boleh lihat, okay, kita punya performance student tu. Okay, sekejap, dia ambil masa sikit. Sebab dia integrate dengan tools ataupun apps yang lain. Okay, so kita nampak kat sini dalam collection data ni, sebab saya baru create kan 11 Mei ni, bila student masuk nanti kita boleh tengok berapa orang aktif. Okay, so kita boleh export jugalah ke dalam Excel. Okay, so kita boleh tengok communication activity. So this one insight lah. Okay, insight ni dekat biasanya orang guna untuk business juga dan boleh guna untuk kelas. Okay, tengok on time assignment pun kita boleh tengok. Okay, average grade yang student dapat. Okay, so sebenarnya ni pun this one punya features pun ada dekat CDOS. This one punya features pun ada dekat Google Classroom. Tu saya kata tak boleh nak banding-bandingkan lah. Okay, dan dekat plus lagi, okay, contoh saya nak guna YouTube kan. So saya selalu guna YouTube ataupun source saya YouTube. So saya just klik YouTube. Okay, so saya paste lah link YouTube ni. Kalau saya ada YouTube kan, saya ada YouTube channel yang contoh saya dah buat intro, something like that kan. Kita boleh gunakan YouTube dalam Teams ni juga. Okay. Hello, Mas. Ni ada lagi satu soalan. Adakah channel boleh digunakan untuk divide kelas yang berbeza yang kita mengajar untuk subjek yang sama? Okay, boleh. Tak ada masalah. Kita boleh create channel ni bagi kelas tertentu sebab, okay, for example, saya nak rename lah this one kan. Saya nak rename channel ni jadi kelas. Boleh, tak ada masalah. Okay, so kita manage channel ni.
Okay. Walaupun kita dah buat, okay. So channel chapter 1 ni kita boleh rename dia sebagai network 1. Saya ajar 3 kelas ni contohnya, network 1, network 2, network 3. Boleh. Dan ahlinya pun kita boleh set sama ada kelas yang student network 1 saja boleh masuk network 1. Macam tu. Okay. So kita boleh set. Okay. So Hana je boleh masuk sebagai student lah. Ataupun Mas Fri aja boleh masuk untuk ni. Yang saya type ni dia keluar sebab dia dah ada account dia kat sini. Okay. Kalau student biasanya kita bagi nombor ID, apa nama dia punya ID lah. Macam tu. Ataupun kita minta dia punya email lah. Okay. So boleh, tak ada masalah. Yang channel ni kita nak jadikan tadi soalannya nak channel tu nak jadikan sebagai DDT network. Okay, network. Okay, network 1. Network 2 ke network 1. And then kita duplicate dia punya kita duplicate je lah dia punya nota semua-semua. Ataupun nota kita boleh letak kat general sebenarnya. Okay, general ni kita boleh letak semua sekali. Nak letak apa? Banner, jadual kelas, macam tu. Okay, insight, apa saja yang kita post. Lepas tu kita yang kita post ni kita nak delete pun boleh sebenarnya. Okay, kita delete. Boleh, tak ada masalah. Okay. So kita boleh jadikanlah macam genre ni sebagai one stop center macam tu. Okay. Ni student study guide. Okay, kita letak kat sini. Okay. Yang kita introduction tengok kat sini. Okay. So kita tak penat lah. Tak adalah kita setiap kelas ni kita nak buat benda sama kan. Betul tak? Okay, dengar tak? Boleh jelas ke soalan, menjawab ke soalannya? Dia dah cakap terima kasih dah tu. Menjawab agaknya. Satu lagi dia nak tanya pengalaman. Kalau guna handphone berbanding komputer, dia kata dia pernah try guna handphone tapi macam sukar sikit. Apa ada boleh kongsi? Saya pun ada guna telefon, especially kalau kita keluarlah kita nak pesan kita nak buat meeting juga tapi sambil tu kita drive kan. Tapi internet okey. So saya pernah gunalah saya punya handphone ni handphone biasa je. Cuma dia punya paparan dia tu lain sikit lah. Tapi boleh masuk Teams, tak ada masalah. Kadang kita baring-baring kita nak hantar URL apa yang student kena tengok. So kita boleh tengok paparan yang sama, tak ada masalah. Cuma dari segi macam kita nak setting untuk meeting ni, dekat sini kita kena pergi dekat icon calendar lah kalau di telefon. Okay. Saya pernah buat video cara nak buat online meeting menggunakan telefon. Nanti saya share balik video tu. Okay, sebenarnya senang je lah, lagi senang. Cuma kat sini kita guna dia punya icon calendar untuk kita buat meeting. Okay. So seterusnya saya tunjukkan cara nak buat meeting dengan student. So kita ada banyak icon-icon kat bawah ni sebenarnya kita boleh gunakan. Okay, so masa saya pun dah 10.30 kan, saya cuba cepatkan sikit ya. So meet now lah. Okay, ambil button yang kat bawah sini yang ada gambar kamera kan. So ni untuk kita buat meeting ataupun kelas lah. Saya tak suka guna meet now, saya lagi suka schedule sebab kita ada masa sikit untuk kita prepare kan. Lagipun dia akan createkan link yang kita boleh share dengan Telegram ataupun ni. Okay, so saya cuba buat meet now. Okay, kejap. Saya discard dulu, saya masuk team yang dengan yang ada kawan-kawan lah, senang. Ni group ni. Okay, so schedule meeting. Okay, schedule meeting kita set lah. Okay, meeting now ke apa, whatever kan nama dia. Meeting. Lepas tu ni kita masuk select attendance. Biasanya dia dah akan, siapa yang dalam group ni dia akan terus automatic dapat lah. Tapi kita boleh tambah je kalau kita nak masukkan. Okay, macam saya ada nama ni, Mas Ayu memang dalam grup ni. Okay, Puan Irma. Okay, Puan Irma dia belum masuk grup ni, so saya masukkan pun boleh macam tu. Ataupun orang luar. Okay, orang luar. So saya nak type dia punya email. Email guest ni. So dia terus masuk walaupun dia bukan dalam organisasi pmj.edu.my. Okay, so ni kini yang dalaman dan luaran pun boleh. Okay, setting privilege tu kita akan set lah sama ada kita nak benarkan orang luar ataupun dalaman. Okay,
So ni kita send. So once kita dah send, kita boleh tengok balik sebenarnya sebab kita kadang kita lupa kan. Satu lagi, bila kita nak share link, tuan-puan, saya nak bagi tips. Jangan ambil link yang dekat sini tau. Ni atas ni kan. Jangan copy link ini. Tapi tuan-puan kena copy link dalam ni. Okay, this one. Join Microsoft Teams. So copy dekat sini. Sebab dia punya link tu lain. Kalau kita share yang kat luar tadi tu, dia adalah kita share Teams. Kalau kita share this one, dia punya specific meeting lah. So kita copy kan. Lepas tu kita paste lah dekat Facebook ke whatever kan. Dekat apa, kita punya email ke macam tu. Okey Puan Mas, rasanya seminit lagi Puan Mas sebelum kita pergi panel kedua. Okay. Soalan kot satu. Mungkin satu soalan ke rasanya? Boleh. Saya Okey, dia kata kat sini dia nak pendapat juga. Mana lagi okey untuk manage beberapa kelas subjek yang sama? Buat teams berbeza atau channel berbeza? kalau subjek berbeza pada saya. Subjek yang sama. Mungkin dia 2A, 2B, 2C kan? Kalau tak nak penat, okay, buat je satu teams. Banyak channel. Channel tu merujuk kepada kelas. Nanti Okey. macam gitulah. Kalau kita buat teams yang berbeza pula, dua kali kerja. Kita boleh je copy. Macam tadi kita duplicate kan. Duplicate tu boleh juga. Lagi cantik lah kalau buat teams satu, teams yang kedua kelas berbeza. Pada saya teams tu kita set sebagai subjek. Okay, kalau kita ada 3 subjek, so buatlah 3 teams. Dan kelas yang berbeza tu masuk dekat subjek tu. Macam gitu. Boleh? Okey, baik. Rasanya slot untuk Puan Masyura untuk pengenalan kepada Teams, okey, dah jelas lah. Mungkin hanya sebagai kita bawa kepada pintunya lah, kan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kena lebih explore lah. Jadi untuk slot kedua mungkin kita persilakanlah Puan Suhana. Terima kasih Puan Masyura lah sebelum tu. Stay tune dulu, mungkin ada yang nak bertanya soalan di akhirnya nanti. Boleh. Saya. Okey, Puan Suhana. Okey, boleh dengar? Baik, Puan Suhana dengar sana. Apa khabar Puan Suhana? Alhamdulillah sihat. Berdebor rasa. Jangan, kita santai-santai je. Mungkin perkongsian kita ni diharapkan lebih bermakna lah. Baik Puan, kita serahkanlah seterusnya kepada Puan untuk mengendalikan webinar ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya adalah presenter yang kedua. So nama diberi adalah Suhana binti Ismail. More on hari ni saya nak sharing more on experience sebab saya dah pakai dah 2 semester Teams ni. Yang semester pertama tu memang saya guna pakai account personal, bukan education. So kita nampak ada kekangan dia lah, especially bila guest. So semester lepas saya fully pakai untuk ID, domain pmj.edu kepada student. So kita nampaklah kenapa kita perlu ada ID domain. Ada kawan-kawan yang tanya tadi perlu ke ID domain. Sebaik-baiknya ID domain senang kita nak kontrol dan banyak akses yang boleh mereka dapat apabila menggunakan ID yang sama. Kalau student kita adakan dia punya domain dan pensyarah memang akan ada lah. Cuma untuk student tu kalau boleh diadakan. Okay. Perbezaan dengan guest pula, guest dia ada limitation lah. Kalau macam meeting pun dia tak ada nak boleh chat. Dia hanya boleh mendengar saja kalau guest. Okay, itu yang saya dapat lah. So menjawab kepada persoalan yang lain-lain juga, boleh ke channel tu. So kita akan tengok nanti sebenarnya penggunaan Teams, CTOS, Google ataupun Apple sendiri ada education dia juga. So it depends pada pensyarah tu sendiri. Aktiviti dia nak guna macam mana. Ada masa saya akan guna CDOS, ada masa saya akan insert pergi ke Google Drive. Okay, kat Google ada masa kita boleh copy link lah, tapi kita copy link masuk kepada Teams ataupun mana-mana platform yang sesuai lah. So it depend pada pensyarah masing-masing dan kreativiti masing-masing. So apa yang saya akan share ni adalah based on experience yang saya baru explore untuk semester lepas lah apabila saya guna pakai ID domain, pelajar saya guna domain pmj.edu.
Okay, bentar ya. Okay. Okay. So nampak kan paparan saya? Okay, nampak Okay, so saya akan sambung sedikit kepada Puan Masuria punya pembentangan pagi tadi. So dia dah tunjuk macam mana nak starting kepada login, nak create teams, nak buat tambah apps, okay, nota pun boleh tambah, okay. So yang ni saya akan sambung adalah based on macam mana kita nak insert assignment, macam mana kita nak grade pula assignment tu dalam Teams. Okay, tapi ini menggunakan experience yang saya dah lalui lah, tak habis explore lagi. Kita tengok juga pro and cons pada semester akan datang lah pula macam mana dia punya ni. Okay, so saya tunjuk yang okay, ni group tadi yang Puan Masura dah create. Okay, so yang ni right, so saya tunjuk yang group okay, ni. Baik, ini okay. Alright, ini group discussion kami. Okay, macam mana kita nak create assignment ataupun sebelum kita create assignment, macam mana kita nak hantar nota. Okay, boleh tak kita hantar nota? Boleh, boleh insert. Puan boleh guna general ini untuk hantar nota kepada semua pelajar. Sebagai contohlah, kalau nak spesifik kepada pelajar macam tadi yang Puan Masrul ajar, kita letak channel, tambah channel spesifik. Dan kita hanya buka channel tu spesifik untuk tim-tim tertentu. Okay, group 1, group 2, group 3. Okay, tetapi general ni dia akan post kepada semua yang ada dalam tim tersebut. Okay. Okay, so bila kita nak buat assignment, okay, kita nak hantar nota ataupun assignment, so boleh klik. Kalau bubur dekat depan ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh guna browse the Teams ataupun ada OneDrive. OneDrive ni kita punya storage. So boleh tengok ada apa. Kalau nota kita simpan dalam OneDrive, so boleh ambil lah nota kat dalam ni, kita insert saja, upload saja. So dia akan upload lah. Tapi kalau kita kata kita nak insert daripada PC saya, okay, so PC. Okay, boleh tengok PC kat mana, kat desktop. Desktop ke? Okay, ada lagi tak? Kalau ada, boleh masuk, boleh insert lah nota-nota yang ada lah. Okay, so kalau nak ambil kat OneDrive pun boleh, OneDrive. Okay, kita contohlah. Okay, slide team saya open. Okay. So, kita boleh upload. So, boleh upload lah file. Okay, so dia akan masuk kat sini. Okay. So, bila dia masuk, dia akan paparkan kepada semua pelajar. So, kita post. So, semua akan dapat lah. Ini kita, general ni function dia untuk semua pelajar. Kalau kita nak post kepada spesifik, kita kena pilih channel yang kita dah create asing-asing tadi lah. Itu kalau nota lah. Okay, kita pun dapat tak copy dia kat tempat lain? Boleh. Okay, bila once kita paste dekat general, so dia akan ada dekat file kat atas ni. File kat atas ni dia automatik dia ada. So kalau kita tengah check kan, bila kita check kan dia panjang, nak scroll balik, pelajar boleh check balik. Okay, pergi buka dekat file kat atas ni, so dia akan save juga dekat atas ni. So kalau kita nak share, kalau dengan pensyarah nak share SOP ke, garis panduan ke, apa ke, kalau dia tak jumpa juga, minta dia cari dekat sebelah post ni. Sebelah post ada file, semua akan simpan. So bagi saya dia nice lah, kita tak termiss kita punya dokumen-dokumen. Kalau kita buat dalam WhatsApp dia akan hilang. So bila buat dalam Teams dia akan copy dan save dekat file sini. Okay, right, so itu nota lah. Yang lain-lain kelas notebook nanti OneNote. Dan juga contoh lain juga saya nak tunjuk adalah okay, tadi YouTube, so saya share pula Neopod. Kalau biasa pernah dengar Neopod, okay, saya guna Neopod untuk apabila saya pergi lecture di luar kelas. Saya tak boleh nak bawa projektor sekali. So, saya minta pelajar login pakai Neopod dan saya ataupun pakai ni Teams ni, masuk link ni, so kita dah boleh present pakai slide PowerPoint kita. Ini slide PowerPoint lah. Dan saya insert dalam Neopod. So pelajar boleh buka Teams, okay, buka Teams, okay, tengok. Itu kita punya slide. Ini live lah, live crash punya. Contoh, ini pakai Neopod lah, kita masukkan ke dalam Teams. Okay, so saya nak tunjuk cara untuk masukkan assignment. Okay.
Okay, masukkan assignment, dua kaedah yang telah saya lalui. Pertama adalah saya post dekat general, ataupun yang kedua melalui kaedah assignment yang di sebelah bawah ni. Bawah Teams, bawah ni ada assignment. So bawah assignment ni dia boleh buat grading. Kalau kita post general, dia tak boleh terus buat grading. So kalau tuan-tuan dan puan nak buat grading, minta Teams buatkan grading, kena masuk ke assignment. Okay, tetapi untuk assignment ni, grading ni adalah untuk spesifik pada quiz lah. Quiz dia macam sama Google Form. Okay, sama. Okay, kita buat dalam quiz dalam bentuk Google Form, so dia boleh auto. Kita siap-siap masukkan jawapan ABC tu, so dia boleh kira. Assignment ni pun sama juga untuk quiz, so kita boleh pilih macam mana nak buat. Okay, kita pilih. Okay, contoh saya masuk kepada MRE tadi. Okay, next. Okay, cuma saya nak maklumkan bahawa bila kita kalau nak Teams satu subjek tapi kelas banyak, kita kena fikirkan juga kalau kita hantar assignment, adakah berbeza setiap kelas ataupun kita nak bagi waktu-waktu yang berbeza. Itu kena tengok balik macam mana kita nak hantar assignment, sebab bila Tanya nak. Puan Suhana. Puan Suhana. Puan Suhana. Kita punya video paparan video tu putus dari sini. oh, terputus. Okey. Okey, kembali semula lah ni. Okey. Lari kejap, lain je. Mungkin saya boleh aju satu soalan lah kot. Boleh. Boleh puan tunjukkan tak cara nak masukkan Neopod dalam MS Team? Dia tanya, pelajar perlu login Neopod atau pelajar boleh akses secara direct? Okay, bila kita dah create dia punya, kita dah Teams, dia berada dalam Teams, so pelajar akan nampak paparan ke atas ni. Paparan ke atas. So dia kat atas ni kita ada buat chapter. Okay, bila buka chapter, so saya kalau kita buka Neopod pun dekat phone, macam saya pakai phone, mereka perlu login dulu. Mereka perlu register dulu dia punya ID, so baru dia boleh masuk. Saya pun sebagai lecturer sebab saya dah on ID saya, tak ada masalah. Okay, so dia on terus masuk. Okay, tapi kalau belum, kena login dulu, pelajar pun kena login dulu. Tapi benda tu adalah, so just login saja. Okay, menjawab ke? Okay. Satu lagi. Dia kata kalau slide PowerPoint jadikan PDF, okey ke? Yang Neopod memang syarat dia akan PDF. Okey. PDF. So save dia sebagai PDF lah. Baru boleh masuk dekat Neopod. Okay, sebenarnya banyak lagi aplikasi yang kami tak habis explore lagi sebenarnya. Tapi try test lagi banyak sebenarnya. Banyak. Betul. Okay, teruskan puan. Teruskan. Okay, tadi kita buat assignment putus. Sekejap ya. Okay, MIE. Next. Okay, so ini once kita kata next, kita dah pilih kelas. Okay. So kita nak buat apa? Kita nak create baru. Okay, create baru, so ada 3 bahagian yang diberi pilihan. Sama ada kita nak buat assignment, atau kita nak buat quiz, atau kita nak daripada existing lah. So hari ni saya tunjuk yang quiz. Okay, quiz boleh siap-siap buat dalam, dia punya quiz ni memang dia akan pick daripada Microsoft Form. So bila kita ada Office 365, dia ada automatic, dia akan ada Microsoft Form. So boleh pilih, tuan-tuan boleh siapkan dahulu dekat Microsoft Forms. Okay, ni saya dah siap, boleh masuk lah. Boleh masuk je, tak apa. So kita pilih, so next. Ini dah siap so dia dah masuk kat sini. Okay. Yang saya dah siap ni bermaksud okay, bermaksud yang ni lah, yang ni. Okay, saya dah siap sekali dengan jawapan dia. Okay,
So yang ni untuk all student ke atau pilihan, boleh buat pilihan. Okay. Okay, so masa kita dah set, okay, masa boleh edit tak? Boleh. Kita post. Kemudian, sekejap eh. Okay, kita boleh schedulekan dia bila nak masuk, kita boleh close date dia, kita boleh adjust due date dia bila. Kat sini kita boleh adjust. So kalau kita kata nak bagi post pukul 9, pukul 9 lah. Okay, once kita kata okay hari ni hari kita nak hari ni, okay, masa kena tukar future. So sekarang pukul 10, okay, ke 11. Okay, kita post, kita done. Okay, done, nak buat tarikh due date boleh, close date pun boleh. Right, dah siap. Okay, apa function kat sini, kita boleh check. Okay, so ni dia kata post dekat channel. Okay, done. Kalau kita, sebab saya punya ada satu je channel, kalau saya ada banyak channel boleh lah. So dia dah buat penambahbaikan lah. Yang ni baru lagi saya sebelum ni tak ada setting ni. Okay, so kita boleh post dia by channel. Maksudnya macam tadi ada lecture tanya, boleh tak dalam tu kita wujud kelas by kelas. So boleh lah. Okay, so bila dah tu, dah boleh lah save. Okay, so nanti dia akan keluar. Okay, ni draft saya. Saya nak check balik, boleh check balik. Okay, nak schedule, kita schedulekan dia. Okay, so dia dah schedule lah. Okay, so dia akan keluar dekat paparan general nanti pukul 11. Yeah. Okay, so nanti pukul 11 dia akan appear dekat bawah sini. Okay, okay, so nak tunggu sebelah terlambat. Okay, saya tunjuk yang saya dah ada. Okay, ini saya buat subjek yang sama tetapi telah berbeza. Memang saya asingkan sebab aktiviti dia tak sama. Okay, yang macam ni. So yang ini saya post directly dekat dalam general. Okay, so bila dalam general, so kita kena klik ni, dia akan pergi ke Microsoft Form. So kita kena buka Microsoft Form lah. Tetapi kalau assignment, boleh tengok kat atas ni. Okay, dekat atas juga Okay, yang ini saya dah siap. Okay, so quiz ni. Okay. Okay, ini yang dah handed in lah. Dah handed in, saya dah check. So saya dah pass balik markah dia. Macam mana? Kita klik dekat handed in dia ni. So kita boleh review balik yang dia hantar jawapan. Dalam time sini lah kita boleh buat sampel. Kalau tuan-tuan biasa buat sampel untuk salinan file, di sini boleh buat sampel dah. Okay, so boleh check lah jawapan dia. Boleh check, boleh tengok balik, boleh adjust auto graded dia ni. Okay. Okay, so kita close. So once yang ni, so kita boleh bagi dia markah lah, kalau markah dia berapa. Okay, markah dia berapa. Ini yang yang saya dah buat lah saya lepas, so kita boleh check. So dan kita boleh review balik markah. So yang ni yang dah ada markah lah assignment. Bila kita dah bagi markah, so automatic grades kat sini akan keluar lah. Okay, grade. Okay, so kita ada quiz. Okay, yang ni memang saya appear dekat sini. So once kita dah ni, kita akan patah balik pada pelajar akan nampak lah grade dia. Pelajar akan dapat markah dia saja, bukan markah kawan-kawan je. Hanya kita je akan nampak, sebagai pensyarah kita akan nampak semua markah yang kita dah bagilah. Kalau macam yang ni ada yang saya tak minta dia, saya tak bagi markah kat sini, saya bagi markah dekat tempat lain. Okay, dia hantar documentation dia semua dekat sini. So, kita boleh semak lah, boleh check. Ni, tu saya kata ada grade. Mana yang ada grade lah. Yang tak ada grade, dia macam tu. Yang kita rasa kita nak post dekat, tak nak post dekat sini, kita ambil dia sebagai platform, kumpulkan. So kalau bagi saya quiz, saya lebih prefer guna Teams lah, senang. Saya nak keep track balik dan saya boleh nampak markah dia orang berapa. So ini untuk yang dah saya buat lah. Okay, macam mana kalau pula kita nak create assignment. Okay, assignment pula. Okay, kelas tadi, pilih next dan kita create kat sini. So,
Okay, yang tadi paparan tadi saya lupa nak display. Case study. Okay, case study dia akan ada back, ada edit assignment dan ada student view. So student view boleh, mereka akan nampak macam ni lah paparan mereka kalau bila kita post. Okay, so hari ni sekejap saya tunjuk macam mana kita nak create assignment pula. Okay, create assignment, kita pick. Okay, so ini input yang kita perlu isi. Okay, tetapi dia bukanlah kita kata kita masuk dalam ni dia terus boleh tolong tandakan kita punya assignment, tidak. Okay, tetap juga kita kena buka, check dan kita ni. Semasa lepas saya guna, saya minta mereka hantar dalam platform ni dan perlu dalam PDF, assignment case study ke, project ke ataupun problem based task ke, semua saya minta diorang hantar balik dalam bentuk PDF. Okay, so yang ini kita boleh isi tajuk contoh tutorial 1. Okay, so instruction. Okay, ni boleh, ni lah, sila hantar dalam bentuk file PDF. Okay, ni bolehlah nak tulis apa-apa. Add resources ni, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh insert filenya. Okay, sama ada daripada kelas notebook, daripada link, daripada new file, daripada Teams ataupun daripada ni. Kalau saya simpan dalam OneDrive, saya carilah. Okay, contoh case study 1. Okay, saya attach. Okay, so dia akan masuk. Okay, so macam mana pula kita nak isi point? Okay, apa function rubric? Okay, ni saya tunjuk. So rubric ni baru test. Okay. Okay, macam mana nak buat rubric? Kita add rubric. Okay, sama ada. Ya. Puan Suhana, sambil dalam bahagian assignment ni, dia kata ada feedback. Apa fungsi feedback ni? Sambil-sambil lah nanti. Halo? Halo? Line down. Kita lah atau mention dekat dia good ke, nak bagi pujian pun boleh letak kat feedback. So dia akan appear dekat ajar. Boleh? Kena ulang balik Puan Suhana tadi, blackout sekejap suara. White out bukan blackout, nampak putih saja. Jadi jawapan kepada soalan apakah fungsi feedback dalam assignment adalah? Okay, feedback tu fungsi dia untuk kita bagi komen. Okay, kita nak minta dia betulkan balik ke bahagian 1 ke bahagian 2 ke, kita boleh letak dekat feedback. Ataupun kita nak bagi pujian, okay, good job, okay, good, dia punya tutorial exercise ni cantik, bagus. Memang kat situ kita boleh letak lah. Itu feedback. Okay. Jadi kita bagi balik pada pelajar, so pelajar boleh nampak feedback kita tu. Nak bagi bintang-bintang pun boleh. Student kecil dia suka gambar bintang, boleh 5 star, boleh. Itu function. Satu lagi, Nearpod tu part of Teams, MS Teams atau external third party application? Nearpod. Okay, dia external tapi dia boleh plug in masuk kepada Teams. Plug in, okay. Boleh masuk. Right? Ada lagi? Tapi sesuai lah kalau tak ada projector banyak, boleh pakai Nearpod tu. Okay, lagi satu Puan. Ya. Rubrik boleh auto marking tak untuk semua jenis assessment? Tak boleh. Atau hanya Tak boleh. Saya dah mention tadi tak boleh auto. Quiz boleh. Quiz sebab kita dah set dia punya jawapan kalau objektif lah. Tapi kalau yang soalan soalan pendek tak boleh. Memang kita kena check satu-satu. Ya, betul. Kalau assignment macam saya tunjuk case study tutorial, ini cara saya guna, saya minta orang up handed in dekat saya punya platform. So nanti saya download PDF, saya masuk digital ink. Okay. Mana logic answer boleh lah dia automatic kan. Kalau bukan logic answer mungkin tak boleh rasanya Okay Puan, kita ada masa lagi 2 minit lagi. Okay. Mungkin boleh teruskan apa yang kita dah terhenti tadi. Okay. Alright, saya tunjuk contoh rubric, new rubric. Okay, so ni boleh tulis lah rubric apa.
Okay, description pun boleh tulis apa-apa. So, macam mana nak pakai rubrik ni? Okay, biasanya kita ada rubrik kita kan. Saya ambil contoh lah, ni rubrik kami. Okay, cuma rubrik kita boleh masuk satu je dalam kita punya Teams. Okay, so apa yang kita nak buat? Okay, ni kita boleh tambah kalau kita ada 5, dia punya rubrik 5 lah. Okay, kalau misal kata okay, kita nak tambah kat sini, sorry 5 lah. So boleh tambah. Macam mana nak buat adalah masa pendek kan. Okay, so boleh copy paste. Ni untuk kriteria dia, copy paste lah. Ctrl C. Ini cara yang tak pandai IT lah, contoh. Okay, paste. Itu ya dia, paste. Okay, boleh masuk. So untuk yang berikutnya lah, sampai excellent ke apa ni, boleh copy paste. Kalau kita yang tak biasa IT lah, copy paste. Tapi kena copy paste satu-satu lah. Okay. Sorry. Okay, so copy sampai habis, sampai ni. Okay, lepas tu dah boleh attach. Okay, bila dah boleh attach, betul ataupun nak cepat adalah jika boleh download ataupun boleh upload, dia sebenarnya boleh upload file .csv. Kalau biasa IT biasa .csv boleh upload, so dia akan auto masuk lah. Okay, so attach. Bila kita attach, okay, dia ada rubrik. Okay, dia ada rubrik kat sini. So, kita katalah markah dia adalah sebentar ni, kat sini ada download as.csv ni, so boleh pakai ni, so kita boleh masukkan, so nanti kita tinggal upload je lah. Okay, itulah saya nak edit sedikit. Okay, kat sini nanti boleh ada markah sebenarnya. Ni dia. Kat sini criteria. Betul 4 points. Okay, bila ada points baru dia akan on. So kita boleh bagilah, kalau sini boleh adjust. Okay, boleh edit. Okay, kita boleh edit pemerat dia berapa. Kalau 50 lah. Contoh kita kata sini 100 lah. Okay, kita update. Okay, so dia akan tulis kat sini markah kita adalah 100. Okay, so kita boleh publish. Kita boleh edit kat sini, settle. Okay, ni kena tukar baru. Betul ya? Contoh ada ni. Okay, ni kita remove. Okay, dah boleh assign lah. Dah boleh assign. Dia dah boleh assign. Kita boleh tengok. Okay, ni yang kita dah assign ni, due date tomorrow. So dia keluar kat sini. Okay, so bila due date tomorrow, so macam mana kita nak tengok? Okay, so dia keluar feedback kat sini. Okay, dekat general, dia akan bagi notification lah. So macam mana nak guna rubrik tu? Okay, feedback ni macam tadi saya katalah untuk kita komen. Okay, student view dia akan appear macam ni. Okay, kita back. So tuan-tuan boleh edit lagi. Kalau misal kata nak edit, so edit dan update. Okay, so not handed in kan, biasa diorang dah handed in. Ini adalah paparan untuk mereka attach diorang punya dokumen. Kalau PDF kat sini akan keluar PDF yang gambar buku-buku ni. Okay, so macam mana kita nak tanda dia? Okay, rubrik dia akan keluar. Okay, so ni rubrik dia, kita tekan je lah. Klik je lah. Okay, klik. Kalau boleh klik, okay, sorry, ni klik. Ini sebab tak habis copy kan? Okay, done. Okay, so markah dia dah dapat 100. So saya kata tetap juga, kalau kita tak rubrik ni, kita just klik je lah. Dia dah ada rubrik, kita klik, dia dah ada 100 markah. So bila dah siap, okay, enter feedback. Okay, good job, good. Okay, good. Lepas tu kita return. Okay. Okay. Right, close. So kita dah return kepada pelajar lah. So ini yang kita dah mark. Bila once kita dah mark, dia akan keluar dekat mark.
So kalau kita dah habis mark semua, so sini akan kosong, mark kita akan ada banyak markah. Macam tu. So itu cara nak guna rubrik. Okay. Okey Puan Suhana, rasanya kita dah maknanya dah lengkap lah kita punya sesi khusus kita ni lah. Sehingga kita dapat melihat contoh rubrik pemagahan bagi kuis lah. Maknanya kita dah beri tunjuk ajar bagaimana untuk membuka akaun. Okey, kita nak adakan assignment, kita nak upload nota, sehinggalah dari segi penilaian, pembinaan kuis, soalan dan sebagainya lah. Jadi dah lengkap untuk kita semualah tuan-tuan dan puan-puan di sana. Okey, dan kita juga di akhir sesi webinar kita pada pagi ni. Okey, ada apa-apa doktor nak tanya? Mungkin kepada Puan Suhana atau Puan Suria? Tak ada lah kot, kerana kita ada slot satu lagi, petang ni ada slot, ada banyak packages yang nak kita cover. Setakat ni saya tengok you dah bagi nampak gambaran yang jelas lah pada kami mengenai dengan Teams ni tadi, dan apa kelebihan dia setakat ini dan apa yang boleh digunakan pakai. Jadi kita tengok dulu sambungan slot 1, slot 2 dan slot 3. Kepada siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan yang lebih lanjut, Puan Mas Suria dah menjawab dah kat situ. Okey, bagaimana nak menghubungi Puan Suhana? Okey, slide URL pun telah diberikan. Slide kedua Puan Azlina pun URL slide dah diberikan. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan bolehlah klik kepada URL tu ataupun copy URL untuk melihat website yang diberikan lah. Ataupun kalau ada sebarang soalan mungkin boleh kita tanya kepada Puan Mas Suria atau Puan Suhana lah, terus kepada PMJ, ataupun lalu Puan Mas Suria lah sebab dia adalah pegawai e-learning PMJ. Saya je tanya siapa pegawai e-learning PMJ, itu dah tentulah Puan Mas Suria. Barulah Puan Mas Suria boleh refer kepada Puan Suhana lah. Rasanya rasa terbaik lah bagaimana nak. Jadi rasanya kita dah berakhir doktor. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Puan Mas Suria dan juga Puan Suhana. Cik, Ya saya. kita nak share sedikit token daripada Microsoft Educator punya. Okey. Mas Suria tak ada tu nak share token Microsoft. Okay, saya share saya punya screen. Kak Suhana tolong tu unshare screen. Okay. Okay. Dia tak dapat apa-apa lagi. Saya tak boleh share lagi. Tak perlu setia kot. Kena buat dia tadi. Bagi kat Mas Suria. Mas Suria share slide tadi. Okay. Kita terlupa nak share token daripada Microsoft Educator Center. Okay, Pak. MBC ya. Okay. Okay, this one. Nampak ke? Boleh nampak? So kita bagi 2 token. Nampak ke? Nampak. So tuan puan boleh salin dan saya ada share slide tadi kat Sway tu. Okay, Apa token ni? Cerita sikit. Token ni. Okay, siapa yang ada account Mac ni? Puan Sana boleh teruskan? Okay, MBC ni adalah bagi kepada educator, okay, untuk claim point boleh dikira sebagai hari berkhusus lah setiap MBC je, dan dia ada collect point dan juga mana-mana khusus secara online juga lah. So bagi yang pernah mengikuti kami punya webinar sebelum ni, so kita bagi token point token ni untuk mereka redeem di Microsoft Educator Center. Boleh type Microsoft Educator Center. Mas sambung lah Mas. Okay, Microsoft Educator Center. Boleh pergi Microsoft Educator Center. Okay.
So jika nampak kat sini, okay, saya dengan rakan-rakan semua dah pernah jadi pernah join, okay. So dia dekat MIE ni, saya buat sikit lah ya. So kita boleh pakai akaun Poly ataupun akaun kita, tak ada masalah. Akaun personal ad, bukan Poly punya domain pun boleh. So saya guna Poly domain punya. So dekat Mac Educator Center ni, okay, untuk kita redeem, okay, dia ada cara lah. Pertama yang ni, terus redeem achieve code ni. So kita boleh copy tadi. Okay. So kita copy nombor tadi, paste kat sini. Okay. Once kita dah copy, okay, macam ni saya ambil saya copy. Saya tak boleh copy diri saya sendiri. Saya kena ambil info Sahana punya. Okay. Sorry. Boleh seminit ni. Okay. So saya paste kat sini and then saya boleh redeem. Okay. So once saya dah redeem, okay, you complete the following training. Maksudnya hari ni kita bagi training, webinar samalah BIPD and then together kami pun bagi token dekat Tuan Puan. Okay, jelas? So, Okay, very good. So ada double punya yes, apa certificate. Very good. Thank you very much. Ya. So itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kita dah akhiri slot pertama. Ingat kita masih ada slot kedua dan slot ketiga. Berita yang saya dapat daripada Dr. Nizam masih lagi tidak habis mesyuarat atau baru nak habis. Jadi kemungkinan kami dua lagi lah masih lagi berada di sini untuk cover. InsyaAllah dia janji petang ni dia akan sampai. Okay, so pada peminat-peminat dia hold on, sabar, petang ni dia ada insyaAllah. Okay, thank you very much Mas Surya dan juga Suhana untuk slot pertama. Banyak yang telah you berikan sehingga ada token pun you dah share dengan kita. Thank you very much. Jadi kita berjumpa pada pukul 11.30 untuk slot kedua. Thank you very much. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, leave. Oops, save event files. Dia leave ke end? Oh, and